Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Roslan Mirazali. Nombor metrik 269267 ya. Mengenai tugasan kumpulan bagi subjek ekonomi pada kali ini, topik tugasan ialah yang dibuat oleh saya dan kumpulan, iaitu pengangguran ya. Manakala tajuk tugasan yang dipilih adalah faktor-faktor berlaku pengangguran di dalam dan luar negara. Okey, mengenai pengenalan tajuk pilihan saya, faktor utama cetusan pembangunan ekonomi sesebuah negara di antaranya adalah mengenai guna tenaga dan kadar pengangguran. Sesebuah negara yang layaknya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang mampan jika penganggurannya dikatakan rendah. Sekiranya kadar pengangguran yang begitu tinggi, bermakna berlakunya pembaziran sumber manusia. Pengangguran merupakan juga satu masalah ekonomi yang sangat penting dan harus ditangani dalam pasaran tenaga kerja. Di antara faktor berlakunya pengangguran adalah sangat kompleks yang begitu banyak yang kita nak bincangkan. Setengah individu berpendapat pengangguran hanya berlaku dalam jangka masa yang pendek, di mana ianya merupakan satu proses di mana kebiasaan bagi seorang individu yang bergerak di antara pekerjaan atau pekerjaan yang lain. Manakala penurunan kadar pengangguran merupakan petanda yang baik dalam ekonomi sebuah negara kerana firma menambahkan peluang pekerjaan sebagai tindak balas peningkatan jualan dan keluaran. Bagi kadar pengangguran yang rendah ini, boleh dianggap kadar pengangguran guna tenaga penuh sebagai ahli pengangguran sebuah negara mencapai kadar 5 hingga 6% ya. Menurut McConnell and Bruce 1995, negara Malaysia adalah pada awal tahun 1980-an, kadar pengangguran telah meningkat daripada 5.3% pada tahun 1980 kepada 5.7% pada tahun 1981. Masalah pengangguran begitu ketara dilihat apabila Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 1985. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia Jun 2020, kadar pengangguran melonjak kepada 5%. Pengangguran meningkat 48.8% berbanding tahun sebelumnya pada 778.8 ribu orang ya. Sebahagian besar perniagaan tidak dapat beroperasi kerana pada masa ini Malaysia amnya dan dunia secara khasnya berlaku penularan ataupun isu pandemik COVID-19. Justeru haruslah dikenal pasti apakah faktor yang penentu utama yang menyebabkan berlakunya masalah pengangguran dalam Malaysia. Analisis kajian turut memberi perhatian istimewa ke atas hubungan faktor tersebut dalam keseimbangan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk masuk ini, kertas kajian kami dibagikan kepada 5 bahagian. Untuk masuk ini, kertas ini dibagi 5 bahagian. Selepas bahagian pengenalan, bahagian kedua membincangkan idea dan andaian masalah pengangguran, diikuti dengan penerangan isu-isu yang dapat dipelajari dan andaian yang telah dibuat, dan hasil keputusan kajian dibincangkan dalam bahagian keempat kertas ini dengan cadangan dan implikasi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Muhammad Nazaruddin dari kelasan nombor metrik 274764 akan menyambung pembetangan yang dilakukan oleh saudara Roslan tadi. Saya akan membetangkan tentang idea dan andaian. Yang pertama, proses pencarian kerja. Bagi graduan serta kumpulan berpendidikan lain-lain, peralihan dari alam persekolahan ke alam pekerjaan adalah proses yang memakan masa, di mana buruh yang baru masuk akan mencari padanan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, ketidaksepadanan kemahiran.
Kadar pengangguran graduan juga disebabkan oleh berlakunya ketidaksepadanan antara kemahiran yang khusus yang diperlukan dalam pasaran buruh dengan kualiti pendidikan dan latihan yang disediakan oleh kebanyakan institusi pengajian tinggi. Manakala idea dan andaian ketiga, implikasi wabak pandemik COVID-19. Kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 5.3% pada Mei tahun 2020 yang mencatatkan 820,100 penganggur. Dikuatkan lagi dengan ulasan yang dikeluarkan oleh Ketua Perangkaan melalui akhbar tempatan sinar harian yang bertarikh 6 Ogos 2020, iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata kadar pengangguran terus meningkat 0.3% bagi perbandingan bulan ke bulan kepada 5.3% berikutan bilangan penganggur bertambah sebanyak 47,300 orang. Seterusnya, idea dan andaian keempat ialah permintaan dan penawaran graduan. Bilangan penganggur secara mudah adalah perbezaan antara bilangan orang yang mencari pekerjaan dan bilangan pekerjaan yang diwujudkan dalam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmunail bin Johari. Di sini saya akan menerangkan dapatan kajian tentang faktor-faktor berlakunya pengangguran di dalam dan di luar negara. Dapatan kajian telah saya perolehi. Yang pertama, implikasi dari wabak pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran melonjak kepada 5.0%. Pengangguran meningkat 48.8% berbanding tahun sebelumnya. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan hingga April 2020 dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP juga telah dilanjutkan sehingga 31 Ogos 2020 telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan. Yang kedua, lebihan kemasukan tenaga pekerja asing. Kemasukan tenaga pekerja daripada luar negara seperti Indonesia, Myanmar dan Bangladesh adalah disebabkan faktor penolakan daripada negara mereka sendiri. Kehidupan mereka yang kurang stabil yang telah mendorong kedatangan mereka disebabkan faktor desakan hidup akibat keadaan ekonomi negara mereka yang kurang membangun. Di samping itu, kurangnya peluang pekerjaan di negara asal mereka menyebabkan persaingan kerja yang agak tinggi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang sedang membangun ini telah membuka ruang bukan sahaja kepada masyarakat kita, malah juga kepada tenaga pekerja daripada luar negara. Keterbukaan ini merupakan faktor penarikan kemasukan buruh asing. Sikap majikan dan pengusaha merupakan faktor kedatangan buruh asing. Hal ini kerana kos upah pekerja asing adalah lebih rendah berbanding penduduk tempatan dan kebiasaan buruh asing tidak memilih kerja. Kemasukan buruh asing ke dalam negara Malaysia juga secara tidak langsung telah mendatangkan impak negatif khususnya kepada masyarakat dalam negara. Yang ketiga, kurang kemahiran komunikasi interpersonal di kalangan pemohon kerja walaupun bergelar graduan atau siswaza. Majikan memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran komunikasi dengan ciri-ciri personal yang baik dan pengetahuan dalam ICT. Kemahiran am yang diperlukan oleh majikan adalah kemahiran bahasa, pengetahuan am dan semasa, kebolehan dan melayan pelanggan, pengetahuan am dalam ICT dan pengalaman atau pendedahan kerja. Para pensyarah merasakan bahawa prestasi dan kebolehan pelajar-pelajar mereka menurun secara perlahan-lahan dari segi kemahiran berkomunikasi, tahap keyakinan, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, serta motivasi dan penyertaan dalam kuliah. Seterusnya memperlihatkan masalah yang serius kepada kesediaan graduan untuk bekerja. Mengatasi masalah pengangguran di dalam negara ini adalah seperti inisiatif oleh pihak kerajaan yang memerintah. Inisiatif daripada pihak kerajaan juga perlu agar memberi ruang kepada golongan belia untuk meningkatkan lagi kemahiran dan kemampuan diri supaya dapat memenuhi keperluan pasaran kerja. Antara inisiatif tambahan yang patut disediakan oleh kerajaan ialah seperti dasar kerajaan melalui Pelan Pemulihan Ekonomi dilancarkan dalam negara untuk yang memperuntukkan sejumlah dana yang mencukupi bagi mengadakan suatu program dalam usaha meningkatkan
kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia. Yang kedua, penggubalan garis undang-undang khusus yang memelihara kepentingan tenaga kerja dalam bidang dalam negara berbanding dengan tenaga asing. Selain daripada inisiatif oleh pihak kerajaan, satu dasar atau garis panduan yang memelihara akan kepentingan tenaga dalam negara juga perlu digubal untuk mengurangkan pekerja asing di dalam negara ini adalah satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah boleh memulakan inisiatif mengambil golongan gelandangan untuk bekerja dan mengurangkan penggunaan pekerja asing di pasar-pasar dalam negara ini. Okey, program kesedaran. Yang ketiga, program kesedaran akan kepentingan pekerja kepada golongan belia ataupun siswazah yang menganggur. Rakyat khususnya golongan belia anak muda tidak boleh memilih pekerjaan pada waktu krisis begini. Kelangsungan hidup adalah perkara pokok yang perlu diberi perhatian. Anak muda di negara ini diyakini sebagai golongan yang kreatif. Kini ramai yang berkebolehan dalam bidang ICT, terutama siswazah yang menganggur, mengusahakan perniagaan atas talian yang boleh memilih untuk menjadi pemandu e-hailing maupun menghantar barang sebagai pendapatan tambahan yang boleh mendatangkan hasil kepada menganggur. Seterusnya, memberi pendedahan dalam kemahiran komunikasi interpersonal kepada golongan siswazah yang menganggur. Majikan perlu mencadangkan supaya tempoh latihan industri kepada siswazah dipanjangkan. Kerjasama yang lebih erat antara universiti dan industri dan juga meningkatkan kemahiran komunikasi dan kualiti individu. Kemahiran interpersonal, kemahiran berfikir dan kemahiran ICT dalam kurikulum universiti. Kajian yang dijalankan oleh International Employer Barometer IEB mengenai kebolehpasaran siswazah. Apakah yang majikan fikir dan mahu? 2008 mendapati bahawa 86% majikan menganggap bahawa kemahiran berkomunikasi dengan baik adalah sangat penting dan kebanyakan majikan kurang berpuas hati dengan cara para graduan mempersembahkan diri mereka dengan berkesan. Kajian ini melibatkan responden seramai 233 majikan yang mewakili 750,000 orang pekerja. Daripada jumlah majikan tersebut, 43% merupakan syarikat kecil, iaitu syarikat yang mempunyai kurang dari 100 orang pekerja, manakala 27% merupakan syarikat yang mempunyai pekerja antara 101 sehingga 1,000 orang. Di samping itu, kemahiran insaniah seperti bekerja dalam kumpulan juga adalah sangat penting. Malahan lebih penting dari kemahiran teras, walaupun kemahiran menulis dan berkaitan nombor yang baik seperti dianggap penting oleh hampir 70% majikan. Kajian ini juga mendapati bahawa 65% majikan menyatakan bahawa memiliki pengalaman kerja profesional di luar negara akan menjadi graduan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dari segi pengambilan pekerja pula, penggunaan media secara atas talian adalah kaedah yang paling kerap digunakan, dengan 91% majikan menyatakan bahawa mereka menggunakan kaedah tersebut dalam proses pengambilan kerja dan 94% majikan menilainya sebagai kaedah yang sangat berkesan. Okey, secara keseluruhan dalam kajian ini menunjukkan bahawa terdapat jurang persepsi majikan kepada para pemohon kerja, terutamanya pada para graduan atau mahasiswa yang lepas daripada alam persekolahan atau pengajian yang diambil bekerja. Dalam jangkaan majikan itu sendiri, bagi ciri kebolehpasaran dikaji dengan ciri kebolehpasaran membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Ini bermakna bahawa graduan yang dihasilkan pada pandangan majikan itu masih lemah untuk diambil bekerja kerana kurang mahir dalam membuat jangkaan masalah yang berpotensi wujud pada masa akan datang. Di samping majikan juga menganggap bahawa graduan yang dihasil masih kurang memperbaiki prestasi organisasi dalam mencari alternatif atau kemahiran berkomunikasi interpersonal seperti dapat menyampaikan pandangan yang meyakinkan orang lain. Ciri kebolehpasaran pada sekarang ini mencatatkan jurang terendah dalam kajian ini juga adalah kemahiran ICT atau teknologi maklumat, kerana kekurangannya yang meliputi kemahiran menggunakan perpasan data, Microsoft Excel, kebolehan mencari maklumat, audio visual, PowerPoint, kemahiran menggunakan pemprosesan perkataan seperti Microsoft Word,
pendidikan teknologi komputer merupakan bidang pengajian yang paling diberi keutamaan. Di samping para majikan menjangkakan peratusan pekerja kilang diambil bekerja adalah diploma dan ke atas. Okey. Dan mereka diikuti dengan keyakinan diri dan penampilan diri pemohon pekerja itu. Jadi para penganggur di luar sana janganlah terlalu memilih pekerjaan, kerana pada masa sekarang itu adalah perkara pokok asas dalam kehidupan kita yang diberi keutamaan adalah untuk bekerja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.